Shalom dan salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita akan lihat iman seorang wanita. Tolong buka ke bacaan Injil untuk hari ini. Markus 7 ayat 24 hingga akhir. Mari menggalakkan kamu supaya kamu akan ambil masa dan baca Markus 7 ayat 24 hingga akhir. Hari ini kita akan lihat iman seorang wanita. Apakah erti iman? Kita selalu gunakan perkataan itu, iman. Iman dia kuat. Tolong buka ke Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Beriman bererti yakin sungguh-sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan dan mempunyai kepastian akan perkara-perkara yang tidak dapat kita lihat. Inilah erti iman. Tolong buka ke Markus 7 ayat 25 dan 26. Seorang ibu yang anak perempuannya dirasuk roh jahat mendengar perihal Yesus. Dia segera datang kepadanya, lalu sujud di hadapannya. Wanita itu bukan orang Yahudi, dan dia dilahirkan di daerah Fenisia di Syria. Dia memohon supaya Yesus mengusir roh jahat yang merasuk anaknya. Di sini kita baca tentang seorang ibu. Dia datang ke Yesus. Dia minta tolong supaya Yesus mengusir roh jahat yang merasuk anak perempuan dia. Ayat 25. Dia segera datang kepadanya, lalu sujud di hadapannya. Dan dia minta supaya Yesus menolong dia. Dia minta supaya Yesus menolong anaknya perempuannya. Dia minta supaya Yesus mengusir roh jahat yang merasuk anaknya. Dalam di Matius 15. Tolong buka ke Matius 15 ayat 23. Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Kita lihat seorang wanita, dia sedang sujud di hadapan Yesus. Dan dia minta supaya Yesus tolong untuk mengusir roh jahat yang telah merasuk anak perempuannya. Tapi Yesus berdiam saja, macam dia tak dengar permintaan wanita itu. Ayat 23. Matius 15 ayat 23. Pengikut-pengikutnya datang dan memohon kepadanya
suruhlah wanita ini pergi. Kita nampak seorang ibu, dia datang ke Yesus, dia minta, tolong. Dan tengok Yesus pun tak cakap apa-apa. Dan pengikut-pengikut Yesus datang kepadanya dan kata, suruhlah wanita ini pergi. Dia mengikut kita dan membuat bising saja. Untuk pengikut-pengikut Yesus, permintaan perempuan itu macam bising saja. Mengapa Yesus diam saja? Bukan saja Yesus diam saja. Ayat 24, Matius 15 ayat 24. Yesus berkata kepada wanita itu, aku diutus hanya kepada orang Israel yang seperti domba yang sesat. Markus 7. Tetapi Yesus menjawab, anak-anak harus diberikan makanan terlebih dahulu, kerana tidak patut kita mengambil makanan mereka lalu melemparkannya kepada anjing. Di Matius, Yesus telah jawab kepada wanita itu, saya datang untuk domba-domba Israel yang sesat. Dan di Markus, dia kata, saya ambil makanan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Macam bila kita baca ayat ini, macam Yesus memanggil perempuan itu anjing. Ini zaman sekarang, tadi pernah nampak orang yang sayang anjing mereka lebih daripada anak-anak mereka. Saya nampak mereka cium, berpeluk dan menyambut hari jadi, bawa anjing mereka pergi ke klinik. Walaupun mereka suka sayang anjing mereka, tak ada seorang yang suka dipanggil anjing. Kalau saya panggil kamu anjing, kamu suka? Pari, mengapa kamu panggil saya anjing? Betul. Walaupun mungkin kamu ada anjing di rumah kamu, mungkin kamu sayang anjing kamu, tapi kalau Pari panggil kamu anjing, kamu mesti akan marah. Itu macam Pari menghina kamu. Betul. Macam di sini pun macam Yesus menghina wanita. Wanita itu datang kepada Yesus, dia minta tolong. Mengapa Yesus yang mulanya dia macam tak dengar permintaannya. Dan selepas pengikut-pengikut Yesus suruh perempuan itu pergi, Yesus kata, tak bolehlah. Saya datang untuk domba-domba Israel. Saya tak boleh ambil makan anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Mengapa Yesus cakap seperti itu? Saya merasa Yesus dah mengajar murid-muridnya tentang iman melalui insiden itu. Tengok, kita baca, walaupun dia itu wanita, dia datang kepada Yesus sebab anaknya merasuk roh jahat. Dia datang ke Yesus. Yesus tak jawab. Dia bersujud dan tolong. Yesus tak kata apa-apa pun. Walaupun Yesus tak kata apa, dia terus mohon kepada Yesus supaya Yesus mengusir roh jahat daripada anak perempuannya. Mungkin dia telah dengar apa yang pengikut-pengikut Yesus mohon kepada Yesus supaya Yesus suruh dia pergi. Dia tak kisah, dia terus mohon kepada Yesus.
Walaupun pengikut-pengikut Yesus kata permohonannya macam bising, dia tak kisah. Dia terus mohon kepada Yesus. Walaupun Yesus kata, saya tak boleh ambil makanan anak-anak dan melemparkan kepada anjing, dia terus mohon kepada Yesus. Itu dalam bahasa English persistent. Bahasa Malaysia keras hati. Tak kisah apa orang kata, saya terus akan pegang kaki Yesus. Saya terus akan mohon kepada Yesus. Tak kisah, saya terus akan mohon kepada Yesus sampai saya dapat jawapan. Itu yang perempuan itu buat. Dia tak kisah apa yang berlaku, dia terus mohon. Dia telah mohon supaya Yesus mengusir roh jahat daripada anaknya. Dia terus mohon. Ini satu prinsip yang kita mesti belajar dalam doa. Kita mesti mohon. Ada orang yang mereka akan berdoa sekali, habis tengoklah, jadilah. Jadi bukan. Kita mesti belajar untuk mohon. Kita mesti belajar untuk duduk di hadirat Yesus setiap hari dan mohon kepada-Nya. Bila kita menghadapi masalah atau cabaran, kita mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Kita mohon. Dan kita boleh kata, Tuhan, saya tak akan lepaskan kamu sampai kamu bagi jawapan kepada doa saya. Saya tak akan lepaskan kamu sampai kamu bagi jawapan untuk doa saya. Itu sebab kita percaya Yesus mesti akan bagi jawapan. Dan kedua, kita baca di sini tentang iman ibu itu. Di sini dia tak putus harapan. Dia kata, dia terus pegang, dia terus minta tolong. Dan Yesus di sini ayat 27 Matius ayat 27. Betul Tuhan, jawab wanita itu, tetapi anjing pun makan sisa yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28. Oleh itu Yesus berkata kepadanya, kamu seorang wanita yang sungguh percaya kepadaku. Yesus telah puji iman perempuan itu, wanita itu. Apa yang kamu kehendaki akan berlaku. Pada saat itu juga anak wanita itu sembuh. Markus 7 ayat 29. Yesus berkata kepadanya, kerana jawapanmu itu, pulanglah, roh jahat sudah keluar daripada anak perempuanmu. Yesus kata, kamu boleh balik. Yesus kata, kamu boleh balik. Saya dah dengar doa kamu, saya dah dengar permintaan kamu. Kamu boleh balik. Saya memang istilah puji iman dia. Dia kata, kamu boleh balik. Roh jahat sudah keluar daripada anak perempuan kamu. Adakah perempuan itu wanita kata, Yesus, kau mesti datang ke rumah saya. Macam mana saya tahu roh jahat dah keluar? Sebab dia tak bawa anak dia bersama dia. Anak dia masih di rumah dia. Tapi dia telah percaya apa yang Yesus kata kepada dia. Itulah iman. Walaupun dia tak nampak, dia percaya apa yang Yesus kata kepada dia. Dan bila dia balik ke rumah, ayat 30, ketika ibu itu tiba di rumah, dia mendapati anaknya terbaring di katil dan roh jahat benar-benar sudah keluar daripada anak itu. Tengok, dia percaya. Itulah iman. Walaupun dia tak nampak, dia percaya apa yang Yesus kata mesti akan jadi. Dia terus balik. Selepas Yesus kata kau boleh balik, dia kata saya tak boleh balik. Yesus, kau mesti ikut. Dia percaya dan dia telah balik, dan anak dia pun dah sembuh.
Ini ya dalam doa kita, kita mesti mahu percaya. Kita mesti mahu ada iman. Kalau kita tak ada iman, doa kita sia-sia saja. Kita kisah berapa lama kita berdoa. Tapi kita mesti mahu percaya. Itu yang Yesus kata, tolong buka ke Matius 17. Ini pun dalam konteks Yesus menyembuhkan seorang anak yang dirasuk roh jahat. Ayat Yesus kata ini dalam konteks itu. Yesus menjawab, kamu tidak dapat melakukannya kerana kamu kurang percaya kepada Allah. Ketahuilah, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, sebesar biji sawi, kita akan, wah, iman dia kuat tau. Macam iman dia seperti biji durian. Kan? Kita di sini kata, ketahuilah jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kecil. Kamu dapat berkata kepada bukit ini, beralihlah ke sana, dan bukit ini akan beralih. Kamu dapat melakukan apa sahaja. Itulah iman. Kita mesti percaya. Tuhan Yesus, bila kita baca firman Tuhan, kita mesti percaya. Kita mesti ada iman. Supaya apa yang Yesus janji kepada kita dalam Alkitab, dia mesti akan menepati janji dia. Kalau kita ada iman seperti biji sawi, kita mesti boleh jadi, kehidupan kita akan jadi saksi kepada orang lain. Tengok perempuan itu, wanita itu, sampai hari ini kita baca. Mengapa? Sebab iman dia. Sampai hari ini sudah dekat 2000 tahun. Sampai hari ini kita baca. Dan pada hari itu, Yesus telah menggunakan perempuan itu, permintaan perempuan itu, iman perempuan itu untuk mengajar pengikut-pengikutnya tentang iman. Dan Yesus hari ini mengajar kita. Sebab kita mesti pegang. Kita mesti percaya kepada Yesus. Kita mesti ada iman. Jangan hilang iman kita. Dalam apa-apa situasi, kita mesti pegang kepada iman kita. Dan Tuhan mesti akan memenuhi semua janji-janji yang dia telah buat kepada kita. Macam mana dengan kamu? Macam mana dengan iman kamu? Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.